Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi selamat pagi. Saya titipkan untuk rakan-rakan pendengar kita terus bersama kami, tak kira di mana juga anda berada, apa saja yang dilakukan di waktu ini. Kepada pendengar-pendengar setia yang terus bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dalam rancangan bersama PPLI pada pagi ini, kita ucapkan selamat mendengar insya-Allah bersama dalam lebih kurang 30 minit bersama dengan tetamu kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Nur Omar, fellow di Pusat Perundingan dan Latihan IKIM ataupun PPLI sendiri. Assalamualaikum Cik Mak Nur. Waalaikumsalam Puan Hajah. Macam mana, sihat? Sihat Alhamdulillah. Saya kira di awal tahun 2015 ini kali pertama kita bersiaran ya. Jadi saya nak ucapkan selamat tahun barulah kepada Cik Mak Nur. Terima kasih. Ya. Dan insya-Allah untuk hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Omar, kita juga insya-Allah bersama dengan tetamu kita nanti akan diumumkan oleh Encik Mak Nur sendiri untuk kita berkongsi di antara banyak sekali bengkel-bengkel yang akan bakal dianjurkan oleh pihak PPLI sendiri. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut lagi Cik Mak Nur ya, kita nak kongsi, saya kira sebagai mukadimah kepada perkongsian, mungkin nak berkongsi sedikit tentang perkembangan PPLI sendiri. Silakan Cik Mak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dihormati sekalian dan dirindui sekalian, kita jarang-jarang dapat jumpa Macam di PPLI sendiri kita menjadualkan secara bergiliran untuk berbincang-bincang hal berkenaan dengan progres dan juga perkembangan PPLI. Jadi pada hari ini kita nak bincang sikit berkenaan dengan salah satu topik yang penting yang akan kita masukkan di dalam bengkel kreativiti dan inovasi, iaitu satu tradisi ilmu Islam yang mana agak kurang diberi perhatian, iaitu berkenaan dengan ilmu mantik. Apa dia ilmu mantik ni? Kan? Dan alhamdulillah bersama-sama kita juga kita ada pakar mantik, insya-Allah, yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Shahran, yang beliau akan membentangkan tajuk ini di dalam bengkel berkenaan. Tapi hari ini kita bukan nak bercerita yang heavy-heavy. Kita cerita yang ringan-ringan, yang biasa-biasa. Contohnya macam kita akan bincangkan secara asasnya kepada apa dia ilmu mantik, kenapa penting ilmu mantik, dan siapa yang perlu memahami, mengetahui teknik-teknik dalam ilmu mantik ini, dan juga bila digunakan ilmu mantik. Kalau kita lihat secara menyeluruhnya, saya bagi satu landscape tentang ilmu mantik ini berguna di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kita juga akan tengok sejauh mana kepentingan ilmu mantik ini dalam membentuk dan juga mengurus mentadbir kehidupan kita di mana. Jadi pertama sekali kita nak kena kenal dulu apa dia ilmu mantik. Yang ini saya akan jelaskan. Nanti insya-Allah Dr. Farid akan pergi yang lebih kritikal sikit. Ilmu mantik ini adalah ilmu yang membincangkan tentang bagaimana kita berfikir secara betul dan tepat. Yalah, kadang-kadang kita kata seorang manusia yang dilahirkan, dia akan berkembang mengikut kebiasaan, mengikut persekitaran, mengikut apa kecenderungan dia. Jadi secara umumnya perkembangan pemikirannya bergantung kepada apa yang ada di persekitarannya. Tetapi kita mengetahui juga hakikat bahawa manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang bertamadun. Maknanya kita berupaya dan berkemampuan untuk mempelajari sesuatu daripada perkara yang lepas, daripada orang yang dulu, penulisan yang ditinggalkan ataupun penemuan yang hasilkan atau kajian yang didapati perolehannya. Benda itu kita boleh guna pakai, tak macam binatang. Kan, tak sama macam binatang. Dia, kalau kita kata lalat, daripada dulu sampai sekarang itulah lalat, cara dia buat kerja dan bergerak dia. Kita manusia. Jadi kelebihan akal itu memerlukan kepada satu teknik untuk menguruskannya, dan teknik ini dipanggil dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu mantik, ilmu asas-asas bagaimana berfikir dengan betul dan tepat. Itu gambaran umum. Mungkin kalau ajar nak bincangkan lagi lebih lanjut aspek mana, mungkin
kita perlu pakar untuk jelaskan lebih lanjut apa yang dikatakan ilmu asas berfikir ni macam mana dan kat mana kita nak pakai. Contohlah kan, dalam kita dah kerja dekat satu organisasi, satu syarikat ni, kat mana kita nak pakai ilmu cara kita berfikir ni. Silakan yang berbahagia Dr. Farid. Dr. Farid, ya, silakan. Nanti kita nak mendengar ilmu mantik daripada yang berbahagia Doktor sendiri. Mungkin Doktor juga dapat menyentuh sebagaimana Encik Mak Nur kata, kaitannya, ada kaitan ke Doktor ilmu mantik dengan ilmu psikologi? Sebab kita mengaplikasikan bagaimana cara berfikir, teori-teori yang ada dalam ilmu mantik ini, adakah ia adanya kaitan juga dengan ilmu psikologi? Mungkin dapat dikongsikan sebentar nanti, tapi Doktor mungkin nak memperjelaskan dulu apakah yang dikatakan sebagai ilmu mantik itu sendiri. Okey, terima kasih Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang hormat sekalian, saudara Cik Mak Nur. Ya, kita bercakap tentang persoalan ilmu mantik yang sebenarnya sebahagian besar kita pun kadang-kadang jarang dengar pun, kan, walaupun ia merupakan satu perkara yang sebenarnya dekat sekali dengan kita, kerana mantik ini dia berkaitan dengan berfikir. Setelah disebut oleh Encik Mak Nur tadi bahawa mantik itu ialah satu ilmu yang menerangkan tentang cara-cara berfikir manusia dan perkara-perkara yang harus kita lalui dalam berfikir bagi mengelakkan kita daripada tersilap dalam membuat keputusan dalam berfikir. Itu secara asasnya lah, seperti mana yang ditakrifkan misalnya oleh Ibn Sina, antara ulama ataupun pemikir awal kita Islam yang telah bercakap tentang mantik ini. Kenapa agaknya ilmu mantik ini penting? Kerana manusia itu sendiri, apabila kalau kita tanyalah pada diri kita, apakah intipati manusia itu? Kenapa manusia itu dipanggil manusia? Kalau kita fikir-fikirkan aja, dan Cik Mak Nur, sudah pasti orang yang berfikir secara mendalam, dia akan sampai berkesimpulan bahawa manusia itu dipanggil manusia kerana akal dia. Kerana akal itulah yang membezakan manusia itu dengan hidupan-hidupan yang lain. Kita ada juga benda-benda lain yang sama, yang ada, tetapi yang membezakan benar-benar antara spesies yang dipanggil manusia ini dengan yang lain-lain itu ialah akal. Sebab itu manusia itu dipanggil al-hayawanun natiq. Manusia itu dipanggil hidupan yang berfikir, hidupan yang berkata-kata. Baik, sekarang ini dalam mantik ini, apa benda perkara utama yang dibahaskan atau yang diajar? Secara asasnya Haja, dia ada dua dalam mantik ini. Manusia ni, bila kita berfikir, apa yang kita buat dalam kepala kita ni? Para ahli mantik mengatakan bahawa bila manusia ni berfikir, sebenarnya akal itu buat dua perkara yang asas. Satu, dia buat apa ni panggil tasawur. Tasawur ni kita mengkonsepsikan satu-satu perkara. Kita menggambarkan satu-satu perkara dalam akal kita. Misal, saya bagi contoh yang paling asas lah. Kalau Hajah berfikir tentang kucing, kan? Pertama sekali, kalau kita nak faham tentang kucing, kita dah tahu apa itu kucing. Tapi kalau kita nak benar-benar menjelaskan konsep kucing dalam kepala kita tu, nak tak nak, kita kena pergi kepada, dia panggil ta'arif, mentarifkan kucing itu. Orang kata kenapa nak ta'arif pula? Kerana itulah yang nanti akan membezakan kucing itu dengan konsep-konsep yang lain. Konsep rumah ke, konsep anjing ke, ataupun haiwan-haiwan yang lain. Jadi akal kita sebenarnya, tanpa kita sedar ni sebenarnya, jadi mantik ni benda yang kita lakukan setiap hari, sepanjang masa. Tetapi tak ramai orang yang dia menyedari bagaimana proses kita sampai kepada cara berfikir itu. Yang inilah orang-orang mantik buat ni, orang ahli-ahli logik ini, tugas mereka ialah menyusun kembali macam mana sebenarnya cara orang sampai kepada konsep ni. Gambaran kepada satu konsep kucing, konsep rumah, konsep
manusia, konsep bukit. Ni yang mudah-mudah lah. Tapi kalau nak yang lebih tinggi lagi, konsep keadilan, konsep ketuhanan, konsep agama. Ini konsep yang tinggi. Tapi kita bagi contoh konsep-konsep mudah dulu. Jadi kalau kita nak buat perbandingan aja, kita ni masa tak panjang ni. Kalau kita nak buat perbandingan, kita boleh bandingkan dengan bahasa. Kita setiap hari berbahasa aja. Orang yang tak pergi universiti pun, tak pergi sekolah pun, dia masih boleh berbahasa. Dia akan bercakap. Kerana benda tu natural. Dia akan dengar mak dia bercakap, dia akan ikut. Dia akan dengar orang bercakap, dia akan ikut. Akhirnya dia boleh berbahasa. Tetapi kenapa kita belajar grammar? Kenapa kita belajar tata bahasa? Dalam bahasa Arab, kenapa kita belajar nahu? Sedangkan kita dah bercakap sejak awal lagi. Sejak 7 tahun Najah dah cakap macam air dah, bahasa Melayu. Tapi kenapa nak kena pergi sekolah belajar yang dipanggil tata bahasa? Nak kena belajar apa lagi? Sebutan yang dalam bahasa Malaysia kan, kan banyak. Ada grammarnya, ada compositionnya dan lain-lain. Kerana guru yang mengajar bahasa ataupun ahli-ahli bahasa, mereka bukan sahaja bahasa, tapi mereka cuba tengok macam mana proses orang menyusun kata-kata sehingga terjadinya yang dipanggil bahasa. Dan kita kena belajar kan. Jadi sebagaimana kita belajar bahasa yang kita dah cakap sejak kecil lagi, begitu jugalah berfikir ni lagilah. Sejak kita boleh berfikir, masa itulah kita tak berhenti berfikir sampai sekarang. Kecuali orang malas berfikir lah. Orang malas berfikir pun berfikir juga sebenarnya. Tapi dia akan sampai juga pada kesimpulan. Dia akan buat juga hukuman. Dia akan buat juga tasawur-tasawur ini. Jadi sebagaimana kita rasa penting untuk kita belajar bahasa, begitu juga sepatutnya kita juga kena rasa ada kepentingan untuk belajar berfikir. Jadi kalaulah bahasa ini diterjemahkan dengan pengajaran grammarnya, tata bahasa, nahu, kalau bahasa Arab tu sorofnya kan, dan lain-lain lagi. Begitu juga dalam berfikir ni, nama ilmunya itu mantik. Nama ilmu untuk kita tahu cara menyusun berfikir itu dipanggil logik atau mantik. Jadi oleh kerana itulah ini penting sekali. Kalau siapa-siapa tak belajar pun dia masih boleh berfikir, tapi ada kemungkinan cara berfikirnya itu salah. Ada kemungkinan cara dia mentasawurkan, menggambarkan sesuatu konsep itu salah. Okey, itu satu. Yang keduanya yang diajar dalam mantik ini ialah cara kita membuat keputusan, cara kita membuat hukuman, cara kita membuat penilaian. Yang ini dipanggil tasdiq. Saya guna bahasa Arab lah sebab ini tradisi kita, tradisi Islam yang bermula dengan bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Inggeris pun ada istilah dia. Kalau tasawur ni dia panggil conceptualization. Macam mana kita mengkonsepsikan, menggambarkan sesuatu. Yang tasdik ini dipanggil judgment. How do we make judgment? Macam mana kita membuat satu-satu keputusan, hukuman atau penilaian. Kalau kita nak bercakap dalam masa terhad ni panjang lah, tapi kita akan cakap lebih banyak dalam bengkel kita nanti. Jadi dan soalan Hajah tadi tentang adakah kaitan dengan psikologi, akhirnya dia akan ada jugalah. Sebab psikologi juga nantinya akan bercakap tentang persoalan, walaupun persoalan jiwa, persoalan apa semua, tetapi dia mesti ada hubungannya nanti dengan akal. Sebab itu dalam Islam kalau kita bercakap tentang qalb ataupun hati, dia tidak boleh terpisah dengan akal saja. Sebab itu orang Islam dia tak boleh hanya hati secara terpisah, tapi tidak ada dia punya rationality dia bila bercakap tentang hati. Itu yang akhirnya orang jadi main sentiment, emotional sahaja, tanpa bersifat rasional. Dalam Islam semua itu harus sepadu. Jadi mungkin tu peringkat awal itulah yang boleh jadi saya maksud doktor kalau bila kita kata ilmu mantik ini, ilmu mantik ini ilmu yang berguna di dalam apa saja aspek sepanjang masa, kerana setiap disiplin ilmu, setiap bidang, setiap perkara yang kita lakukan, dia tidak boleh terpisah daripada menggunakan akal. Hajah nak jadi DJ, terpaksa bercakap tentang apa? Tentang nilai-nilai, nak bagi-bagi nasihat kepada pendengar, nak buat announcement pun, katakanlah IKIM akan menjalankan seminar pengurusan. Apa konsep seminar, apa konsep pengurusan? Kalau kita sendiri tidak jelas, mungkin cara kita sebut perkara-perkara itu nampak macam tidak, tu orang kata tak logik tu. Dia ni cakap macam tak berapa logik lah.
sebenarnya itulah dia peraturan-peraturan akal. Bila kita nampak tak logik. Tapi macam mana seseorang tu boleh tahu satu tak logik atau tidak logik? Kalau dia mempelajari mantik ini dengan lebih tersusun, maka dia punya degree dia tu, dia punya darjah kelogikan. Boleh tak kita guna istilah tu aja? Boleh, Doktor. Darjah dia berfikir secara logik tu tinggi. Orang kata dia lebih rasional lah, senang kata. Dia lebih rasional, dia lebih reasonable, dia lebih ada common sense, waras. Orang tu orang Jawa, dia lebih waras. Dia bercakap tu orang lebih ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Itu semua gambaran kepada kekuatan akal yang kalau orang belajar mantik ni dengan baik, insya-Allah dia akan lebih mudah mentasawurkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, dan dia juga tersusun dari segi penghujahan dia. Orang tiap-tiap hari berhujah aja, tak semestinya berhujah dalam dewan kuliah, tak semestinya berhujah di parlimen. Orang berhujah masa nak pergi pasar pun berhujah. Ni mahal ni, ikan ni saya beli dulu tak mahal pun. Dan ni ikan ni, itu semua penghujahan. Ada cukai lah. Ada cukai GST ke apa tu. Macam mana kita nak ketengahkan dalil-dalil kita dengan baik sekiranya kita tidak ada cara berfikir yang tersusun? Maknanya aja, doktor dah masuk ke kepentingan ilmu mantik tu. Pertama tadi tentang asas ataupun landasan untuk berfikir dengan teknik-tekniknya. Yang kedua, doktor dah sebut tentang gunanya untuk berhujah. Maknanya asas-asas ilmu mantik ini digunakan untuk berhujah. Saya teringat satu video yang pernah saya tengok tentang macam mana ini orang kenal lah semua, Dr. Zakir Naik berhujah dengan seorang peserta yang tanya tentang dia apa yang dikatakan free will ataupun kebebasan manusia memilih kalau semua tu qada dan qadar itu ditentukan oleh Allah. Jadi untuk menjawab persoalan ini Dr. Zakir Naik telah membawa satu analogi, contoh, kan? Dia bawa contoh tentang macam mana seorang guru di dalam kelas yang ada murid dalam lebih kurang 30 orang. Dalam kelas tu dengan proses pembelajaran dan akhirnya pergi periksa dan sebagainya, guru ini boleh menjangkakan mana pelajar yang dapat first class, mana pelajar yang akan gagal, mana pelajar dapat second class dan sebagainya. Macam mana guru ni tahu? Kan? Macam mana guru ni tahu, oh pelajar ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi akhirnya apa yang dijangkakan oleh guru ni jadi macam tu. Betul-betul jadi macam tu. Jadi bila Dr. Zakir Naik membawa analogi contoh dalam berhujah ini, jadi peserta tu lebih faham tentang macam ni konteks dia. Jadi bila dia jelaskan dengan hujah, contoh dan dalil yang kata salah satunya di dalam subjek ilmu mantik ini, tentang bagaimana kita nak menunjukkan dalil itu, evidence, kepada orang supaya akal mereka bersetuju dengan tasdik ataupun conclusion tertentu. Ini adalah cara-cara yang digunakan, metod-metod yang mana saya lihat ini sebagai tools ataupun alat untuk semua orang berfikir dalam apa saja yang dilakukan dengan cara yang lebih sistematik. Jadi pertama, kepentingan ilmu mantik itu asas kepada berfikir. Yang kedua, gunanya untuk berhujah. Kalau kita berpemikiran begitu, kenapa begitu? Sebenarnya dalam kita berfikir tu pun kita berhujah. Aja tengah nak buat keputusan, sama ada nak terus jadi DJ ke ataupun nak jadi pengarah drama ke, contoh nak jadi naik lebih tinggi lagi lah. Hajah akan cuba menghujahkan benda tu dalam pemikiran kita. Jadi hujah tak sebenarnya dengan orang, tetapi kita bila kita bermuhasabah, bila kita cuba nak mencerahkankan sesuatu dalam kepala kita, itu pun bentuk hujahan-hujahan yang kita lawankan dengan diri kita sendiri. Aku rasa macam ni, tapi tak juga, kemungkinan macam ni. Jadi itu semua satu bentuk hujahan. Sebenarnya hujah ni pun ada banyak jenis. Macam mana? Tamsilan, bila kita buat permisalan pun salah satu bentuk hujah sebenarnya. Kalau kita pernah dengar kias dalam fiqh kan, mengkiaskan satu perkara yang lain. Malah dalam hidup kita pun kita berkias aja.
orang lain tak macam tu pun, kalau kita kata kan, orang lain tak macam tu pun. Jadi maknanya kenapa kita membandingkan, kita memberikan satu misal yang lain. Itu satu bentuk hujahan. Tetapi yang paling asas dalam mantik, hujahnya dia ada dua cara. Ini mungkin satu poin lagi lah. Cara orang berfikir ni untuk sampai kepada satu conclusion ni ada dua cara. Satu dipanggil induktif, satu lagi didaktif. Nak mudahkan cerita, didaktif ni dia daripada satu benda yang umum dia sampai kesimpulannya pada benda yang khusus. Saya bagi contoh aja. Bila saya kata semua manusia akan mati, Hajah Nik Hasnah adalah manusia, apa conclusion dia? Akan mati juga. Hajah Nik Hasnah akan mati. Malah bukan Hajah Nik Hasnah saja, siapa saja nama yang kita letak kan, sebab kita dah ada dia punya universal statement tu. Semua manusia akan mati. Jadi siapa-siapa yang kita kata saya adalah manusia, saya akan mati. Itu dipanggil deductive argument. Maknanya argument ataupun hujah daripada yang umum pergi kepada yang khusus. Dan setiap hari kita berfikir, kita menggunakan kaedah itu untuk berfikir. Kita selalu mengatakan, siapa yang masuk IKIM ni selalunya dia pandai bercakap macam Cik Mano misalnya. Jadi saya pun nak masuk IKIM lah. Kalau saya masuk IKIM, saya juga akan pandai bercakap. Itu sebenarnya kita menggunakan deductive argument. Satu lagi aja, dia panggil induktif. Induktif ni ialah kita berfikir daripada yang kecil, daripada benda yang particular, benda yang juz'i, kita sampai kepada satu kesimpulan yang besar. Apa contoh dia? Contoh dia, hari tu saya tengok seorang staf IKIM tu pakai kereta besar. Hari ni pun saya tengok ada staf IKIM seorang lagi pakai kereta besar. Minggu lepas saya tengok ada seorang lagi staf IKIM pakai kereta besar juga. Jadi apa kesimpulan dia? Semua staf IKIM ni kereta besar-besar. Jadi itu kesimpulan yang kita buat berdasarkan kepada kes 1, kes 2, kes 3 yang sama. Akhirnya kita buat satu kesimpulan yang besar. Ini dipanggil induktif. Yang pertama tadi, daripada yang besar, kan, yang semua orang akan mati, saya adalah manusia, maka saya akan mati. Kesimpulan dia sempit, yang kesimpulan dia kecil. Tapi yang ni daripada satu kes, kita buat satu kesimpulan yang besar. Dalam sains saja, orang berfikir cara induktif. Orang buat eksperimen. Dia cek air ni 100 darjah Celsius dia akan menggelegak. Air ni pun dia try menggelegak 100 darjah Celsius. Yang ni pun 100 darjah Celsius akan menggelegak. Akhirnya kesimpulan yang dibuat ialah air akan menggelegak atau ni pada 100 darjah Celsius. Dan dalam sains itu yang digunakan. Betul. Kalau ikutlah kan dalam ilmu mantik lah, banyak orang berfikir deduktif ataupun induktif. Dia dua-dua sekali aja. Saya bagi contoh. Deduktif ni banyak kita dapat daripada prinsip-prinsip macam agama. Prinsip-prinsip falsafah. Misalnya agama mengajar kita bahawa manusia itu baik. Manusia itu asasnya baik. Yang itu kita macam terima aja, kita macam terima. Jadi daripada prinsip yang besar itulah akhirnya kita akan cuba justify kan semua perkara supaya dia pergi ke arah prinsip yang besar ni. Sedangkan yang satu lagi yang induktif ni biasanya kita guna dalam observation, pemerhatian. Itu saya kata sains kan banyak masuk makmal, buat eksperimen. Eksperimen adalah inductive reasoning. Dia akan tengok, dia try, sebab tu setiap benda kena try. Dia cuba aja, akhirnya dia akan dapat satu kesimpulan. Kalau deduktif tadi dia start dengan hipotesis besar, dia akan cuba proof, dia akan cuba buktikan. Tetapi kalau satu cara lagi, dia tanya mana satu, dia berjalan serentak. Kadang-kadang kita pakai deduktif, kadang-kadang kita pakai induktif. Jadi benda-benda ni kita takkan sedar kalau kita tak pergi kepada mantik ni. Tak faham. Benda tu mungkin natural lah dalam diri kita. Tapi kalau kita belajar, bengkel ni kita akan bicara banyak tentang hal ni. InsyaAllah kita akan ketara sedar dalam mengikuti perkara-perkara tu. Ya, saya mungkin sedikit lagi lah sebelum Makno menalu-nalukan soalan Doktor. Kalau kita memahami ilmu mantik dengan sempurna, Doktor, adakah kita akan dapat melahirkan satu pemikiran yang kreatif, yang baguslah, yang inovatif, ataupun idea-idea yang bernas dan sebagainya? Betul. Adakah kita akan dapat hasil? Betul. Dia mantik ni aja, dia asas. Semua orang kena lalui dulu yang asas ni, cara berfikir. Bila dia kokoh dari segi pemikiran-pemikiran asas itu, dia boleh membawa kepada kreativiti. Dia boleh membawa, sebab kreativiti ni dia ada satu lompatan lagi.
dia kena melihat hubungan antara yang ni dengan yang ni. Dia akan melompat sikit daripada itu supaya dia boleh pergi, orang kata out of the box lah kan. Dia akan berfikir. Tapi orang berfikir kreatif, dia tidak akan boleh kreatif selagi dia tidak settle, dia tak sempurna asas yang berfikir secara mantik ini. In the box. In the box tu kena asas dulu, kemudian baru dia boleh berfikir secara yang lebih kreatif. Kreatif lah. Okey, mungkin itulah yang doktor sebut tadi, kena ketara sedar. Dan kita lihat sekarang ni penekanan kepada kaedah berfikir ni agak kurang, kecuali beberapa tempat di peringkat pengajian-pengajian tertentu. Kita rasa asas berfikir ni amat penting, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar yang baru meningkat ke di sekolah rendah. Mungkin agak kurang penekanan, mungkin peringkat itu mungkin lebih kepada pengurusan diri kan. Di peringkat menengah kan, awal menengah itu amat penting setiap pelajar ada asas-asas berfikir. Kalau bukan pelajar, mungkin cikgu-cikgu yang terlibat dengan pendidikan di dalam aspek ini perlu ada tools, ada alat untuk mengutarakan cara berfikir kepada anak muridnya. Ini satu program yang saya rasa amat penting dihadiri oleh mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan, penyelidikan, ataupun organisasi macam doktor sebut tadi, pasal orang yang kerja dia berfikir. Ini macam mana nak cari satu benda yang baru, macam mana nak mengurus mentadbir organisasi yang besar. Mereka perlu ada asas fikir. Jadi ada dua program yang PPLI jadualkan. Pertama, bengkel kreativiti dan inovasi, yang mana kita akan bincang secara khusus ilmu mantik ini, iaitu yang dijadualkan pada 24-25 Februari nanti. Dan insyaAllah kita akan adakan di luar kawasan, bukan di dalam kawasan yang sesak macam ni. Kita pergi outskirt sikit, di Ceringin, insyaAllah di Janda Baik. Dan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh lihat di laman web IKIM. Dan yang kedua, program Ketara Sedar di tempat kerja, yang mana dijadualkan pada 10 hingga 11 Mac, 2 hari, yang mana kita akan ketengahkan cara-cara macam mana kita nak menimbulkan kesedaran dalam diri kita, mencetuskan kesedaran dan melakukan apa saja di dalam keadaan yang sedar. Jadi kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid, yang memberi pencerahan yang terang benderang pada kita, dan mungkin terbibit minat yang mendalam pada pendengar untuk mengetahui lebih lanjut apa dia ilmu mantik. Dan itulah yang lebih kurang yang kita akan bincangkan di dalam program, insyaAllah, yang kita telah pun maklumkan tarikh-tarikhnya. Dan bagi mereka yang berminat, boleh paling cepat boleh melayari laman web IKIM, ataupun menghubungi nombor yang ada di laman web tu, ataupun saya sebutkan nombornya 6204 6323. 6204 6323. Jadi kita ucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Doktor bersama kita, walaupun dalam kesibukan masa dapat juga luangkan masa sedikit bersama kami, mencetuskan minat untuk mengetahui lebih mendalam tentang ilmu mantik. Saya kira ramai di antara pendengar juga mempunyai pendapat pandangan yang sama. Jadi terima kasih juga untuk Cik Mano bersama kita pada hari ini untuk rancangan bersama PPLI. Sekali lagi kepada anda yang berminat untuk menyertai bengkel kreativiti dan inovasi, boleh hubungi pihak urus setia IKIM sendiri di talian 0362046201 ataupun 0362046240 ya Cik Mano ya, untuk mendapat tempahan-tempat anda, insya-Allah. Dan kita bertemu lagi di dalam waktu yang lain Cik Mano. Doktor, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.